Cikgu panggil sekali lagi. Siti Munirah ada? Tak ada juga. Alia Farhana ada? Tak ada. Afrina Akhtar ada? Okey. Okey, Hannah cikgu dah tanda dah. Okey, so kita sambung malam ni. Kalau tak ada arah melintang, kalau awak faham tak ada masalah, cikgu rasa macam malam ni kita dah habislah bab 5. Kalau lah, kalau tak ada masalah. Okey. Okey, ni Irfa Okey, dah cikgu dah tanda dah Irfa. Okey, malam ni kita akan sambung muka surat 104, perenggan akhir sekali. Perenggan akhir sekali. Intan Nur Nadia, ada pelajar nak masuk ke? Cik Afrina. Okey, kita sambung balik. Okey, Intan Nur Nadia, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak So kita boleh teruskan Okey, so hari ni kita akan masuk 104. Cikgu akan fokus kepada perenggan ini Perenggan bawah ni. Okey, perenggan di bawah ni. Okey, so harap bersedia dengan nota lah. Dan cikgu rasa cikgu dah bagi nota buku digital Okey, gerak balas tropisma berkait rapat dengan taburan oksin. Okey, gerak balas tropisma. Kalau ingat balik tropisma ni secara umum. Bawah tropisma tu ada fototropisma, ada geotropisma, ada apa lagi? Ada kimotropisma, ada apa lagi? Tigmotropisma. Okey, jadi malam ni kita akan fokus kepada fototropisma dan geotropisma. Jadi dia kata gerak balas tropisma. Gerak balas tropisma yang mana? Biasanya kita akan ambil dua lah. Iaitu, sekejap cikgu ambil pen iaitu fototropisma dan geotropisma. Dia nak fokuskan kepada dua benda ni. Iaitu fototropisma dan geotropisma. Okay, jadi dia kata gerak balas tropisma berkait rapat dengan taburan oksin. Maknanya sebab itulah awak kena fahamkan tentang fungsi oksin tu. Dan oksin ni banyak dekat mana? Dekat hujung pucuk, hujung akar. Okey. Rangsangan luar seperti cahaya dan graviti. Betul kan cikgu kata tadi? Rangsangan luar cahaya. Cahaya fototropisma, graviti geotropisma mempengaruhi taburan oksin dalam tumbuhan. Maknanya rangsangan cahaya, rangsangan graviti ni akan mempengaruhi taburan oksin. Oksin memberi kesan yang berbeza kepada sel-sel di pucuk dan sel-sel di akar. Kepekatan oksin yang tinggi akan merangsang pemanjangan sel di pucuk tetapi merencat pemanjangan sel di akar. So kalau awak baca macam tu, awak tak akan nampak, awak tak faham. Okay, jadi cikgu dah buat dalam bentuk jadual. Kalau oksin tinggi, dia akan merangsang pemanjangan pucuk. Maknanya pucuk ni dia nak oksin tinggi. Barulah dia boleh panjang. Tapi kalau akar dia nak oksin rendah. Dia tak osir kepekatan oksin tinggi. Dia nak oksin rendah. Barulah dia jadi boleh panjang akar. Maksud cikgu, kalau oksin tinggi, akar akan terencat. Okey, akar akan terencat. Akar jadi tak si tumbuh. Sebab oksin tinggi. Kalau awak ingat semalam, awak ingat tak semalam cikgu ada bagi tahu, oksin juga boleh digunakan sebagai racun. Oksin juga boleh digunakan sebagai racun. Kan awak belajar semalam kan? Awak tengok oksin ni merangsang belakang. Tapi tiba-tiba cikgu ada bagi tahu dalam satu slide semalam. Cikgu kata oksin juga boleh digunakan sebagai racun herbicide.
Jadi macam mana kita nak jadikan oksin tu sebagai racun ialah kita buat oksin tu kepekatan tinggi, kita pun letakkan dekat akar, kita curahkan atas akar pokok, kita sembur dekat akar pokok pun dia tak boleh kepekatan oksin tinggi, jadi akar pokok akan terencat dan dia tak boleh nak ambil air banyak, lama-lama pokok mati. Faham ke? Okay, awak kena fahamkan yang ni. Kalau oksin tinggi, memang berguna untuk pemanjangan pucuk. Pucuk memang nak oksin tinggi, baru dia boleh bertumbuh. Tapi kalau oksin tinggi untuk akar, akar akan jadi terencat. Sebab dia nak oksin rendah, barulah boleh pemanjangan akar. Jadi kalau awak beri oksin tinggi, maka akar akan terencat. Jadi akar tu tak boleh bertumbuh, tak boleh cari air, tak boleh nak ambil air, lama-lama pokok pun mati. Jadi oksin juga boleh digunakan sebagai racun. Okay, cuba awak fahamkan graf ni. Okay, kalau awak tengok graf ni, awak nampak tak? Bila oksin rendah, negatif 6, negatif 5, negatif 4 ni maknanya kepekatan oksin rendah lah. Okay, sini oksin rendah. So nampak tak graf? Oh, tingginya akar. Okey, tingginya gerak balas pertumbuhan akar. Maknanya akar boleh bertumbuh. Tapi bila je naik tinggi, naik ke tinggi, kita bagi kepekatan oksin makin tinggi. Cuba awak tengok. Oh, graf akar turun. Pemanjangan akar turun. Lalu terencat. Nampak? Okey. Dan cuba awak tengok. Kalau oksin meningkat. Tengok. Oh, pucuk memang dia nak oksin tinggi. So nampak tak? Oh, pucuk pun tinggi. Tapi kalau meningkat sangat pun dia terencat juga. Maknanya dia nak tinggi, tapi kalau terlalu tinggi, pemanjangan pucuk boleh terencat juga. Jelas Okay? Okay, now kita nak pergi kepada peranan oksin. Peranan oksin dalam gerak balas tumbuhan. Okey, peranan oksin kita nak tengok dalam gerak balas tumbuhan. So kalau awak ingat semalam cikgu dah terangkan pun sebenarnya. Okey, cuba kita tengok dulu. Arah gerak balas hujung pucuk bergantung kepada arah rangsangan cahaya. Okey, ingat tak cikgu kata pucuk ni kalau cahaya datang arah kanan, dia tumbuh ke kanan. Kalau cahaya datang arah kiri, dia akan tumbuh ke arah kiri. Sebab pucuk memang dia cari cahaya. Dia kan fototropisma positif, jadi dia akan tumbuh ke arah cahaya. Taburan oksin pada pucuk adalah sekata jika didedahkan kepada cahaya dari semua arah. Okey, kita tengok macam ni deh. Cikgu tunjuk eksperimen dulu. Okay, katakan ni ada hujung kolektal. Ni hujung kolektal Ni hujung kolektal. Dan awak tahu dah di sini ada apa? Di sini ada oksin. Jadi kalau awak beri cahaya sekata, nampak tak? Awak beri cahaya sekata. Okay, cahaya tu ada mai sini, ada belah sini, ada belah sini, ada belah sini. Maka kita kata cahaya ni sekata. Jadi apa jadi kepada kolektal? Kolektal akan tumbuh tegak ke atas. Dia akan tumbuh straight ke atas. Sebab cahaya sekata. Okey, kita tengok penerangan dia. Taburan oksin sekata. Sebab apa? Sebab dia memang taburan oksin ni ada dekat hujung ni. Oksin memang ada hujung ni. Dia memang taburan dia sekata. Lalu meresap masuk ke zon pemanjangan. Ingat tak semalam cikgu ada tunjuk ke awak ada 3 zon. 3 zon. Zon mula-mula ni zon membahagi. Lepas tu zon pemanjangan. Lepas tu zon pembezaan. Okey, jadi oksin duduk sini. Ni oksin. Jadi bila awak bagi cahaya sekata, bagi cahaya sama banyak, maka oksin ni akan turun masuk ke zon pemanjangan. Okey. Jadi dia kata taburan oksin sekata meresap ke zon pemanjangan dengan sekata. Okay, jadi oksin pun turun ke bawah. Oksin dia memang akan turun ke bawah.
masuk ke zon pemanjangan, menyebabkan pemanjangan sel pun berlaku dengan kadar yang sama. Jadi sel-sel sini pun memanjang dengan kadar yang sama, jadi dia pun akan tumbuh tegak ke atas. Dia akan tumbuh tegak ke atas, tak belok. Okey, so kita back balik. Dia kata hal ini menyebabkan pucuk tumbuh tegak ke atas. Kenapa? Sebab awak beri cahaya sekata, iaitu cahaya dari semua arah. Okey, boleh untuk yang pertama tadi. Okey, kita pergi yang kedua. Apabila pucuk didedahkan kepada cahaya dari satu arah sahaja, oksin akan bergerak menjauhi cahaya. Awak kena tahu ni. Oksin dia tak suka cahaya, terik-terik. Jadi oksin akan bergerak menjauhi cahaya. Kepekatan oksin lebih tinggi di bahagian teduh. Kepekatan oksin menjadi tidak sekata di pucuk. Sel di bahagian teduh mengalami pemanjangan yang lebih berbanding dengan sel pada bahagian yang terkena cahaya. Kesannya pucuk membengkok ke arah cahaya. Pucuk menunjukkan fototropisma positif. Okey, rasa tak faham tu. Nanti, so cikgu tunjuk gambar yang kedua dah. Yang cikgu baca tadi. Okey, katakan ni koloptal dan memang hujung ni ada oksin. Memang hujung ada oksin sokmo-sokmo. Okey, tiba-tiba awak beri cahaya kat ni. Awak beri cahaya kat ni ke dia. Jadi kena cahaya kat ni lah. Jadi kena cahaya belah sini. Okey, jadi apa jadi oksin ni dia akan bergerak menjauhi cahaya. Dia tak suka cahaya, dia pecah. Cikgu suka guna perkataan pecah. So dia akan lari. Okey, jadi oksin ni dia tak suka cahaya terang. Jadi dia akan duduk sini, dia akan duduk belah teduh. Okey, dia kata oksin bergerak menjauhi cahaya dan akan berkumpul di kawasan teduh. Mana cikgu sini? Dia akan duduk kawasan teduh ni, belah sini. Boleh. Dia tak suka cahaya terang-terang. Okay, apa jadi? So, sel bahagian teduh, sel di bahagian teduh sebab dia dapat oksin, sel di bahagian teduh sebab dia dapat oksin, maka dia akan memanjang lebih cepat. Awak nampak tak? Jadi dia hak panjang. Sebelah sini panjang. Okay. Jadi dia akan memanjang lebih cepat dari sebelah yang dapat cahaya. Menyebabkan koloptal bengkok dan tumbuh ke arah cahaya. Awak nampak tak? Hak bengkok ni lebih panjang berbanding belah sini. Yang bahagian teduh tu lebih panjang. Kalau tak percaya ambil pembaris ni. Ambil ni ukur belah sini 6. Okay, mungkin belah sini 4. Okay, 4 cm mungkin. Yang ni belah, yang ni 6 cm. Jadi bahagian teduh tu sebab dia dapat oksin. Oksin kan merangsang pemanjangan. Jadi bahagian yang teduh tu akan panjang-panjang-panjang belok ke arah cahaya. Payah apanya awak hafal macam ni je. Cahaya mari kat ni dia belok ke cahaya. Kalau cahaya mari kat sini, dia belok ke arah situ. So you nampak tak belah sini yang panjang? Boleh? Jadi cikgu back balik, cikgu baca semula ayat tu supaya kita fahamkan. Awak dah tengok dah eksperimen tadi. Okay, so kita baca balik. Apabila pucuk didedahkan kepada cahaya dari satu arah, oksin akan bergerak menjauhi cahaya. Dia tak suka cahaya tu. So dia akan bergerak menjauhi cahaya. Kepekatan oksin akan lebih tinggi di kawasan yang teduh. Dia akan tinggi dekat kawasan teduh sebab dia dah lari dah. Dia sudah lari daripada cahaya. Kepekatan oksin menjadi tidak sekata lah. Sebab apa? Sebab dia duduk tinggi banyak dekat kawasan teduh. So dia tak sekata lah. Menyebabkan sel di bahagian teduh mengalami pemanjangan yang lebih berbanding dengan sel pada bahagian yang terkena cahaya. So apa kesan dia? Kesan dia pucuk membengkok ke arah cahaya sebab yang bahagian teduh tu lebih panjang. Jadi dia pun bengkok ke arah cahaya. Okay, jelas ke? Okay, so now kita tengok eksperimen ni. Okay, kita tengok satu persatu eksperimen di bawah. Sebenarnya semalam kita dah buat, kita dah belajar pun. Okay, ni eksperimen kawalan. Okay, ni eksperimen kawalan. Cahaya mari kat ni. So cahaya mari kat ni. Jadi yang belah teduh ni, ingat ni, yang belah teduh ni akan panjang. So sebab itulah dia belok ke arah cahaya. Boleh? Okay. Yang ni pula tiba-tiba dia pergi potong. Dia pergi potong oksin. Dia pergi potong hujung pucuk. So bila potong hujung pucuk, tak
ada oksin. Tak ada oksin. So apa jadi? Tak memanjang. Tak ada langsung. Dia tak panjang, dia tak belok, dia tak apa. Sebab awak dah potong oksin. Okay. Eksperimen yang ketiga, hujung coleoptile ditutup dengan penutup legap. Penutup legap ni maksudnya penutup hak memang gelap. Cahaya tak boleh masuk. So ada cahaya tak? Tak ada cahaya. So dia tak dapat cahaya, dia pun macam tu juga. Dia tak memanjang. Dia tak tumbuh ke arah cahaya. Boleh Okay, lepas tu hujung coleoptile ditutup dengan penutup luxina. Tutup tetapi dengan penutup luxina. So dia masih lagi dapat cahaya ke? Cahaya mari kat ni. Jadi maka dia memanjang ke arah cahaya. Boleh Dia macam tak ada juga, oksin akan lari tempat teduh. So tempat teduh tu lah yang akan panjang menyebabkan dia belok ke arah cahaya. Okay, kemudian tapak hujung coleoptile ditutup dengan objek legap. Dia tutup sini. Okay, jadi di hujung ni masih ada oksin. Hujung masih ada oksin. So apa jadi? Memanjang juga, belok ke arah cahaya. Sebab apa cikgu? Sebab dia letak bawah penutup legap. Okay, keempat, hujung coleoptile diasingkan oleh blok agar-agar. Okey, semalam kita dah belajar kan kalau blok agar-agar tu oksin masih boleh meresap masuk. Oksin boleh turun. Oksin boleh turun ke bawah, pergi tempat teduh. So dia pun belok ke arah cahaya juga. Okey. Hujung coleoptile diasingkan oleh mika. Mika ni ialah seramik kaca. Kaca. Awak pun letak kaca. So boleh tak oksin nak turun? Tak boleh. Oksin tak boleh turun sebab ada kaca, ada mika. So tak ada pertumbuhan coleoptile. Okey, cikgu nak tanyalah setakat ni, faham ke tak? Dia, Faham, cikgu. faham ke tak? Faham cikgu. Jelas Okey. So kita sambung lagi. Okey. Okey, seterusnya tadi fototropisma dah. Kesan terhadap cahaya. Okey, sekarang yang ni lah sokmo-sokmo yang jadi masalah kepada pelajar tingkatan 5 tahun ni pun bila naik ni, bila tajuk ni, alah cikgu tak faham. Dah. Okey, so dengan molek. Yang tajuk ni memang problem. Cikgu tahu sangat-sangatlah tiap-tiap tahun mesti tajuk ni menjadi masalah dan baru ni naik dalam trial. So lepas ni awak tengok macam mana soalan trial Kelantan dah. Okay. Gerak balas tumbuhan terhadap tarikan graviti juga dikawal oleh oksin. Graviti ke bawah graviti ke bawah. Okay. Biji benih bercambah di dalam tanah secara mendatar. Oksin berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan hujung akar disebabkan oleh tarikan graviti. Okey, eksperimen ni dia kena buat dalam gelap. Eksperimen ni, this one ni kena buat dalam gelap. Sebab apa? Sebab kalau buat dalam cahaya, pucuk ni dia akan problem selalu. Sebab apa cikgu? Sebab pucuk dia akan cari cahaya. Okey. Jadi eksperimen ni kena buat dalam bilik gelap. Okey. Jadi awak kena ambil biji benih. So, maksud cikgu eksperimen ni lah, bukan awak kena buat. Cikgu nak suruh awak fahamkan ni. So kena ambil biji benih dan kena letak mendatar. Kena buka pucuk dengan akar tu biar duduk mendatar. Okey, memang kena buat macam tu. Kena ambil pucuk, kena ambil akar biar dia berkeadaan mendatar. Okey. Kemudian, tadi kan ayat dia kata tadi, oksin berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan hujung akar. Memanglah awak kan belajar, dekat hujung pucuk ni ada oksin. Dekat hujung akar ada oksin. Betul ke tak? Jadi sebab tu dia kata oksin berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk dan hujung akar disebabkan oleh tarikan graviti. Okey, jadi walaupun ia duduk macam ni, memang kerana tarikan graviti, dia akan turun ke bawah. Dan dia akan turun ke bawah. So dia akan jadi macam ni. Cikgu lukis balik. Okey, so sekarang oksin tinggi di sini. Tak ada dah hujung tu. Sebab apa? Sebab dia dah turun ke bawah. Oksin pun turun di sini. Dekat akar. Okey, kita baca dulu. Kemudian cikgu terangkan.
akan menunjukkan gerak balas geotropisma positif kerana tumbuh ke bawah, iaitu mengikut arah tarikan graviti. Manakala pucuk menunjukkan gerak balas geotropisma negatif kerana tumbuh ke atas, melawan arah tarikan graviti. Okey, so kita baca sekejap deh. Okey, kita baca gambar ni. Dia kata kepekatan oksin yang tinggi di bahagian bawah hujung pucuk merangsang pemanjangan sel. Kepekatan oksin yang tinggi di bahagian bawah hujung akar merencat pemanjangan sel. Okey, tadi cikgu kata dia dah turun sini ke? Dia dah turun ke sini ke? Okey. So, sekejap cikgu tulis. So di sini dah rendah. Kepekatan oksin dah rendah dah dekat ujung. Sebab apa cikgu? Sebab dia dah turun dah. Dia turun ke kawasan kedua. Yang ni pula sini dah jadi rendah. Sini jadi tinggi. Sini jadi rendah. Sini jadi tinggi. Boleh ke tak dulu? Sebab dia dah turun ke bawah. Deh. Okey. Boleh? Ni orang panggil hujung deh. Bila dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. So that's why lah cikgu tulis zone senang. Ni zone A, ni zone B, ni zone C. Ni zone A, senang supaya awak faham. Ni zone B, ni zone C. So awak nampak tak dia dah turun ke zone B. Yang akar ni pun turun ke zone B juga. Boleh Okey. So apa jadi kepada pucuk? Cikgu fokuskan yang belah sini. Jadi bila sini awak faham ke dia dah masuk zon pemanjangan, dia dah masuk zon B. B tu kan zon pemanjangan. Jadi menyebabkan hak ni sel di sini dia akan tolak, dia kata aku nak panjang, aku nak jadi panjang, aku nak jadi panjang, aku nak jadi panjang, aku nak jadi panjang. So dia belok naik ke atas. Faham ke? Zon B ni zon pemanjangan. Jadi sel ni akan memanjang, dia akan tolak pucuk naik ke atas. Jadi sebab itulah dia ni menunjukkan geotropisma negatif. Sebab apa cikgu? Sebab dia tak turun ke bawah, dia naik ke atas. Boleh sebab belah sini lebih panjang. Okay, now hak ni pula. Hak ni bila hujung ni rendah, sini hujung tinggi kan? Sini oksin tinggi sebab dia berkumpul dekat sini. So yang sini dia tak akan memanjang. Kawasan B ni dia tak akan memanjang. Dia sudah terencat. Cikgu apa dia terencat tadi? Awak ingat tak tadi cikgu ajar mula-mula tadi? Ni cikgu kata kalau oksin rendah, akar akan memanjang. Kalau oksin tinggi, dia jadi terencat. Jadi kawasan B tadi, kawasan B ni dia tinggi oksin. Jadi dia akan terencat. Dia tak tumbuh. Dia senyap je. Jadi yang mana yang panjang? Kawasan A ni oksin rendah. Rendah itulah menyebabkan pemanjangan akar turun ke bawah. So dapatlah macam ni. Boleh? Hujung akar membengkok ke bawah sebab kawasan ni rendah oksin. Bila rendah oksin, dia akan merangsang akar memanjang, turun ke bawah. So kita baca dah, dia kata kepekatan oksin yang lebih tinggi di bahagian bawah, cikgu suka panggil kawasan B, akan merencat pemanjangan sel akar sebab situ tinggi oksin. Jadi terencat. Akar dekat kawasan B tu terencat. Tetapi dekat kawasan A, sebab oksin rendah, maka menyebabkan akar memanjang, membengkok ke bawah. Jadi sebab itulah akar menunjukkan geotropisma positif. Pucuk pula, sini rendah kawasan A, sini tinggi kawasan B. Okay, kawasan B ni tinggi. Jadi kepekatan oksin yang tinggi dekat zon B menyebabkan sel di bahagian bawah memanjang sebab B dalam zon pemanjangan, maka dia akan memanjang lebih cepat, dia akan tolak pucuk bengkok ke atas. Nampak? Dia akan bengkok ke atas. Sebab itulah dia geotropisma negatif. Okey. Cikgu harap awak faham lah. Okey. Now kita nak pergi kepada soalan esei
trial Kelantan 2020. So nanti cikgu nak awak salin soalan ni. Awak lukis rajah ni and then awak salin je jawapan cikgu supaya awak dapat pendedahan. Okay, kita baca sama-sama soalan trial Kelantan deh. Okay. Rajah 7.2, okay, rajah ni menunjukkan anak benih diletakkan dengan hujung pucuk dan hujung akar secara mengufuk. Mengufuk ni maksudnya mendatar dan mesti buat dalam keadaan gelap, dalam bilik gelap. Berikan persamaan dan perbezaan gerak balas hujung pucuk dan hujung akar terhadap graviti. Dia nak persamaan dan perbezaan gerak balas hujung pucuk, hujung akar. Cikgu rasa awak memang tak boleh buat. Sebab apa? Sebab tadi awak tak belajar pun perbezaan. Awak belajar proses dia. Jadi macam itulah juga pelajar kita tak boleh jawab trial baru ni. So dia nak 6 markah. Okay, now kita tengok jawapan. Nanti you all saling dalam nota. Okay, persamaan dia gerak balas kedua-duanya dikawal oleh hormon oksin. Geotropisma ke fototropisma ke, tetapi eksperimen ni dia nak tengok geotropisma. Jadi kedua-dua gerak balas ni dikawal oleh oksin. Maknanya gerak balas dekat pucuk, gerak balas dekat akar dikawal oleh hormon oksin. Kedua-dua meristem apex, hujung pucuk, hujung akar memang menghasilkan oksin. Oksin memang ada dekat hujung pucuk, hujung akar iaitu meristem apex. Tarikan graviti menyebabkan oksin berkumpul dekat mana? Berkumpul di bahagian bawah. Mana cikgu berkumpul di bahagian bawah? Bahagian B tadi. Memang dia akan turun bahagian B ke? Okey. Oksin meresap ke dalam zon pemanjangan. Iyalah zon B tu zon ke apa? Zon pemanjangan. Betul tak? Itu tadi. Okay, dia duduk begitu. So dia akan turun ke kawasan B. Dia akan turun ke kawasan B. Okay. So B itu zon apa? Zon pemanjangan. Gerak balas kedua-duanya tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari. Sebab apa? Sebab dia buat dalam bilik gelap. So tak ada pengaruh cahaya matahari. So nampak tak? Pelajar memang tak boleh buat. Dia tak nampak pun. Rupa-rupanya dapat 5 persamaan. Okay, sekarang kita tengok perbezaan. Okay. Gerak balas pucuk. Pucuk kan? Geotropisma negatif. Gerak balas akar, geotropisma positif. Jangan sebut pasal fototropisma sebab dia buat dalam bilik gelap. Dia nak tengok tentang geo. Okay. Gerak hujung pucuk. Kenapa kita kata dia ni geotropisma negatif? Sebab hujung pucuk tumbuh menjauhi arah tarikan graviti. So bila dia menjauhi arah tarikan graviti, cikgu terus pergi ke D5 selalu. Maka pucuk membengkok ke atas. Dia tak turun ke bawah, dia bengkok ke atas. Jadi dia menjauhi arah tarikan graviti. Okey, hujung akar pula. Hujung akar tumbuh ke arah tarikan graviti. Memang dia tumbuh ke arah tarikan graviti. So cikgu terus pergi ke ni. D5. Sebab akar membengkok tumbuh ke bawah. Okey. Apa cikgu dia menjauhi arah tarikan graviti? Sebab kepekatan oksin yang tinggi dekat zon B tadi, kan dia tinggi dekat zon B. Maka zon B telah merangsang pemanjangan sel. Tetapi kepekatan oksin yang tinggi dekat zon B telah merencat pemanjangan sel. Okey. So apa jadi? Sel bahagian bawah hujung pucuk dekat kawasan B tu, okay, sel zon pemanjangan. Maka sel bahagian bawah zon B akan memanjang lebih cepat. Okey, manakala kalau akar, sel bahagian atas hujung akar lebih cepat memanjang. Sebab apa? Sebab zon B sudah terencat. Jadi hak hujung akar tu, bukan bawah, hak hujung tu, kawasan A tu. Okey, yang ni, yang kawasan A tu akan tumbuh. Tapi kawasan B tak tumbuh sebab dia sudah terencat. Okey, so kalau kita tengok situ kita dapat 5 persamaan, 5 perbezaan. Okey, dapat Okey, so yang ni kita tak akan buat lah gerak balas radikal dan pucuk anak benih sebab kita tak dapat nak buat lah deh. Okey, so kita pergi kepada praktis formatif 5.2. InsyaAllah ni nampak peseng ni, cikgu dah habis ni dah. Okey. Okey, kita baca. Namakan 3 contoh fitohormon dan nyatakan fungsinya. Okey, jadi yang ni cikgu tak nak jawapan dia ni. Cikgu tak say jawapan ni.
Sebab apa cikgu tak say? Cikgu nak ajar awak supaya awak buat 5-5 selalu. Okay, cikgu nak awak buat 5-5 contoh fitohormon dan saling je hak cikgu bagi semalam. Saling hak cikgu bagi semalam. Cikgu tak nak jawapan ni. Kalau cikgu tengok buku sekolah nanti, cikgu cek awak ambil jawapan ni, siap. Okay, soalan 2. Bagaimanakah oksin dapat mengawal fototropisma pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap? Okay, dalam keadaan gelap, taburan oksin di hujung pucuk adalah sekata. Gelap ke? Awak bagi cahaya sekata pun memang oksin tu dekat hujung tu sekata. Jadi, ini menyebabkan hujung pucuk tumbuh tegak ke atas. Maknanya, walaupun dalam keadaan gelap, walaupun dalam keadaan gelap pun, bila awak buka je cahaya, awak bagi dia sekata, dia akan tumbuh tegak ke atas juga. Jadi bila gelap, memang dia duduk macam tu je lah. Tapi bila ada cahaya, dia akan tumbuh tegak ke atas. Kalau awak bagi cahaya sekata. Okay, soalan 3. Encik Farid menjual buah apple di sebuah pasar, sentiasa mengasingkan buah yang sudah terlebih masak daripada buah yang sedang masak dengan segera. Wajarkan tindakan Encik Farid. Sebab apa kan semalam cikgu dah bagi tahu, bila buah tu sudah terlebih masak, dia akan menghasilkan banyak gas etilina. Buah yang masak tu, dia sendiri akan mengeluarkan banyak gas etilina. Jadi gas ini akan merangsang pemasakan buah yang berada berdekatannya dan dapat menyebabkan buah jadi terlalu masak dengan cepat dan dia akan jadi cepat busuk. So rugilah Encik Farid ni. Faham deh? Sebab Encik Farid ni dia nak jual. Jadi kalau semua jadi busuk tak, jadi cepat masak, jadi tak sedap lah. Okay. Nanti awak salin praktis formatif 5.2. Okay, kita masuk 5.3. Aplikasi fitohormon dalam pertanian. Okey, fitohormon merupakan bahan kimia. Kita dah belajar kan, fitohormon ni hormon tumbuhan dalam bentuk bahan kimia yang banyak membantu dalam perkembangan bunga, buah, batang dan akar. Fitohormon bukan sahaja dihasilkan secara semula jadi, malah dapat juga dihasilkan secara sintetik di dalam makmal. Kan cikgu ada kata, cikgu ada hormon penggalak bunga, oksin, maknanya kita boleh beli di kedai. Jadi dia ambil mana? Dia hasilkan secara sintetik. Terdapat juga fitohormon yang diekstrak untuk pelbagai kegunaan dalam pertanian. So kita tengok apa kegunaan dia. Okay, kita pergi kepada oksin. Cikgu pergi dengan laju sebab semalam kita dah belajar. Okey, oksin menggalakkan pertumbuhan tanaman, merangsang pengembangan akar pada keratan batang. Semalam dah belajar ke? Batang berkayu bagi tanaman hortikultur. Maknanya awak kalau nak tanam, awak kerak batang, awak rendam dalam oksin, tak lama selepas tu keluar akar. Lagi, menghasilkan buah tanpa biji. Semalam cikgu dah ajar dah. Melalui kaedah partenokarpi. Lagi, digunakan sebagai racun rumpai. Bila nak guna sebagai racun rumpai? Awak guna oksin kepekatan tinggi, sembuh dekat akar, mampu. Apa? Sebab oksin, akar dia nak oksin rendah. Akar dia nak oksin rendah. Kalau oksin tinggi, dia akan terencat. So, dia boleh digunakan sebagai racun rumpai. Melambatkan pertunasan ubi kentang semasa penyimpanan atau pemasaran. Okay, kalau awak beli ubi kentang, kalau awak tak guna, dia akan keluar tunas ke? So untuk mengelakkan pengeluaran tunas. Pembentukan tumbuhan yang rendah dan rimbun. Ni untuk bonsai. Ni yang bonsai semalam. Okay, jelas dah? Okay, gibberellin. Ingat kata kunci cikgu semalam, gibberellin ni gergasi. Maknanya nak suruh tumbuhan tu besar-besar-besar. Okay, merawat tumbuhan kerdil. Merawat tumbuhan kerdil akibat mutasi tumbuh ke ketinggian normal. Kalau ada katakan contoh tumbuhan tu kerdil akibat mutasi ke, akibat apa yang cikgu kata tu akibat radioaktif tu. So kalau kita nak suruh dia tumbuh ketinggian normal, kita sembuh dengan gibberellin. Okay. Merangsang pemanjangan tangkai bunga dengan cepat. Digunakan untuk menghasilkan buah anggur yang lebih besar. Menggalakkan percambahan biji benih tanaman seperti salad, oat dan tembakau pada keadaan suhu rendah atau kekurangan cahaya. Awak nampak tak? Semua nak suruh jadi besar pokok belaka. So, sembuh dengan gibberellin.
Jadi kalau awak masukkan gibberellin, awak letakkan gibberellin, sembuh gibberellin, dia akan jadi besar. Walaupun masa tu suhu rendah, kurang cahaya pun dia jadi besar juga. Okey, sitokainin cikgu kata perkataan kata kunci dia adalah sang, merangsang. Tapi dia kena guna dengan syarat kehadiran oksin. Dengan syarat kena ada oksin. So biasanya dia guna dalam teknik kultur tisu, merangsang pembahagian dan pembezaan sel. Teknik kultur tisu digunakan bersama dengan oksin untuk merangsang pembentukan organ tumbuhan seperti akar dan batang. Ingat tak semalam gambar kultur tisu tu? Bila awak letak bersama-sama dengan oksin, dia akan tumbuh akar. Digunakan untuk melambatkan penuaan daun bagi pokok bunga yang baru dipotong. Digunakan untuk melambatkan penuaan daun atau sayur. Kan cik kata semalam sembuh dengan sitokainin, sayur pun lambat busuk, sayur lambat tua lah. Maknanya kita beli tu sayur kita nampak segar je. Okay, asid absisik. Asid absisik ni memberi kesan perencatan ke atas proses percambahan dan pertumbuhan. Ingat tak cikgu bagi kata kunci dia salji. Sebab apa? Sebab asid absisik ni dia guna untuk sembuh kepada biji benih supaya tidak bercambah pada musim sejuk. Kalau tidak siapa nak pergi kalau tidak siapa nak pergi menuai pada musim sejuk. Jadi kita pun sembuh dulu biar dia dormant, biar dia rehat dulu. Okay, jadi dia akan rencat dulu percambahan biji benih pada musim sejuk. Lepas musim sejuk, sembuh sitokainin. Dia merangsang bunga habis. Okey, etilina untuk masak buah. Digunakan secara komersial untuk merangsang pemasakan buah dengan cepat dan secara sekata, merangsang pembungaan serentak pada tumbuhan dalam ladang. Jadi kalau sembuh etilina, satu ladang akan berbuah. Okey, so awak pun dapat hasil dia. Okey, so kita tengok soalan trial. Ni pun trial Kelantan 2020. Yang ni pun cikgu nak awak salin juga. Okey, awak salin dengan gambarnya sekali. Okey, rajah 7.1 menunjukkan pisang dalam dua situasi yang berbeza. Pisang ni letak atas meja. Pisang matang. Pisang ni pula kita letak dalam bekas tertutup. Pisang sama tapi cuma kita letak dalam bekas tertutup. Berdasarkan rajah 7.1, pisang dalam situasi mana akan masak terlebih dahulu? Okey, cikgu nak tanya awak. Pisang mana masak terlebih dahulu? Amni Nasihin. Pisang hot dalam bekas. Pisang hak dalam bekas. Sebab apa Sebab ia tertutup, lepas tu dia keluarkan gas. Dia keluarkan gas. Lepas tu gas tu? Gas tu terperangkap lah. Tak boleh keluar. So, bila tak boleh keluar, dia memasakkan buah. Okey, so kita tengok jawapan. Betul tak Amni Nasihin teka dah? Untuk pengetahuan awak, Amni ni selalu dapat A biologi dah. Okey, so kita tengok. Betul bagus Amni. So pisang situasi Y akan masak terlebih dahulu. Kenapa? Sebab memang pisang matang, mana-manalah atas meja ke, dalam bekas ke, pisang matang dia akan membebaskan gas etilina. Atas meja tadi pun akan membebaskan gas etilina. Cuma bezanya bila awak letak dalam bekas, gas etilina yang terbebas dia akan terperangkap dalam bekas. Okay, dia akan terperangkap dalam bekas. Jadi gas etilina tu akan merangsang pemasakan buah. Pemasakan buah pisang akan lebih cepat. Situasi X pun masuk juga. Cuma yang lebih cepat ialah dalam bekas tertutup. Sebab gas tu dia terperangkap. Jadi gas etilina tu akan merangsang pemasakan buah. Jadi buah pisang akan masak lebih cepat. Okay, bagus dah. Okay, now ni pun awak kena salin juga. Ni proses macam mana dia memasakkan buah dah. Ni proses bagaimana dia memasakkan buah. Ni pun masuk dalam exam juga. Okey, pertama etilina dah. Ni maksud cikgu etilina ni dia buat macam mana buah tu jadi masak. Okey, etilina ni dia akan merangsang penghasilan enzim selulis. Buah tu akan keluar enzim selulis. Menghidrolisis selulosa, sel dinding tumbuhan. Jadi selulis ni, enzim selulis ni, dia akan memecahkan dinding sel. Ingat dinding sel terdiri daripada selulosa.
dinding sel tumbuhan tu dia terdiri daripada selulosa. Jadi enzim selulis tu dia akan pecah habis. Dia akan pecah selulosa dinding sel. So bila dia pecah, awak ingat kan selulosa ke dia kuat deh. Jadi bila dia pecah-pecah, maka buah yang tadi, yang keras ni, buah ni yang keras ni sebab ada dinding sel, dia akan jadi lembut. Nampak tak? Bila dia masak kan dia jadi koh lembut. So menyebabkan buah jadi lembut. Dan bila dia pecah dah selulosa, menggalakkan penguraian kompleks karbohidrat. Selulosa adalah polisakarida. Awak ingat kan karbohidrat kan dia ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Selulosa ni gula kompleks duduk dalam polisakarida. So bila dia pecah selulosa, maka dia akan jadi glukosa. So sebab itulah bila buah tu dah masak, glukosa buah akan jadi manis. Faham ke? Jadi awak kena ingat macam ni. Buah akan menghasilkan etilina, akan merangsang penghasilan enzim selulis. Selulis pecah selulosa, sel dinding sel tumbuhan. Selulosa ni polisakarida. So bila dia pecah, dia akan jadi lembut dah buah. Dan polisakarida ni dia akan tukar jadi glukosa. Glukosa tu ialah gula. So bila masak, memang buah akan jadi manis. Okay, nanti you salin deh. Okay, ada lagi soalan. Ni pun kena salin juga. Ni penting. Semua ni masuk exam belakang. Okay, Rajah menunjukkan sesikat pisang embun muda diletakkan di dalam bekas tertutup. Ni pisang ni kita letak dalam bekas. Didapati pisang itu telah berubah menjadi masak dan boleh dimakan. Terangkan bagaimana kaedah tersebut menyebabkan pemasakan pisang embun tersebut. Okay, cikgu baca laju-laju lah deh. You just salin saja jawapan. Okay, bekas tertutup kan kelembapan. Kelembapan apa? Kelembapan rendah, kering, suhu lebih tinggi, panah Okay, jadi bila panah, kelembapan rendah, air tak masuk apa semua tu, merangsang pisang membebaskan hormon etilina. Hormon etilina adalah hormon dalam bentuk gas. Ia juga menyebabkan etilina terperangkap sebab dalam bekas tertutup. Lalu mempercepatkan pemasakan pisang, iaitu penguraian pigmen hijau klorofil. Daripada warna hijau, buah akan jadi masak warna kuning. Jadi bila pigmen hijau terurai, menyebabkan perubahan warna dari hijau ke kuning. Menyebabkan penguraian kanji, selulosa tadi, kepada glukosa. Mengubah rasa buah menjadi manis. Penguraian selulosa menjadikan buah lebih lembut. So awak salin saja semua tu, masukkan dalam nota deh. Okey. Okey, dan last kali cikgu nak awak buat. Cikgu nak awak buat eksperimen ni. Okay, kita tengok sama-sama deh. Cikgu akan cuba pergi laju. Okey, kesan pemasakan buah dengan kehadiran fitohormon. Penyataan masalah, apakah kesan hormon etilina terhadap buah tomato? So maybe kelas malam ni kita akan habis. Jadi awak ada masa Khamis, Jumaat, Sabtu untuk buat eksperimen ni. Jadi awak nak tengok apakah kesan hormon etilina terhadap buah tomato. Tujuan membandingkan kesan pemasakan buah dengan kehadiran etilina dan tanpa kehadiran etilina. So hipotesis kita kata buah tomato lebih cepat masak sekiranya ada hormon etilina. Okay, pemboleh ubah dimanipulasi kehadiran etilina. Benda yang kita nak tengok ialah kesan pemasakan buah tomato. Pemboleh ubah dimalarkan ialah jenis buah dan suhu. Okay, bahan yang awak kena ada ialah beg kertas. Beg kertas kita tak usah guna plastik kena guna beg kertas awak beli ayam crispy apa semua tu. Buah pisang masak, buah tomato muda. Dia mesti syarat dia kena buah tomato muda. Hak tak masuk lagi. Sediakan 2 beg kertas. Labelkan sebagai A dan B. Catatkan warna dan keadaan buah tomato sebelum dimasukkan ke dalam beg kertas. Awak beli tomato hijau atau yang tak masak tu, yang warna sikit-sikit nak merah tu. Isi beg kertas seperti berikut. Beg kertas A, awak letak sebiji tomato muda. Beg kertas B, sebiji tomato muda dan sebiji pisang masak. Tutup beg kertas dengan kemas,
tinggalkan selama 12 jam. Jadi selepas 12 jam, perhati dan bandingkan perubahan warna serta keadaan buah tomato. Catatkan pemerhatian anda. Okey, so buat macam ni dan jawab soalan. So, cikgu nak bincang selalu ke dapat tak ayah deh. Okey, jadi lebih kurang macam ni lah. Kena guna beg kertas. Okey, ni ditunjuk gambar apple kan? Kita guna tomato lah. Okey, so ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir? Jawapan tak kena jawab sendiri lah, ya. Eksperimen tu kena bergambar ke? Ambil gambar lah juga deh. Walaupun nak jawab pun ambil gambar. Sebab gini, cikgu ni insya-Allah bulan 6 Nazia akan mari tengok. Bulan 6, bulan 7. So bila dia mari tengok, dia akan tengok belakang. Eksperimen, dia akan ambil nota awak, dia akan ambil semua eksperimen awak. So better letak gambar lah. Okay, ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Cikgu bagi peluang nak tanya apa-apa. So awak dah ada berapa eksperimen dah yang buat sendiri? Eksperimen kendiri cikgu panggil sebab benda ni kat sendiri. Dah ada satu dah ke? Eksperimen penggelangan pokok tu ke? Yang lain tu aktiviti. Yang eksperimen tu awak dah ada 2 dah termasuk yang ni. Okey, saya ada apa-apa nak tanya? Tak ada dah. So kalau tak ada, okey, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa hari Ahad. Cikgu, Terima kasih. Ya. 15 praktik mati 5.3 tak pijak. Apa dia? Oh, practice formatif 5.3. Okey, bagus. Tanya dia. Okey, sorry. Practice formatif 5.3. Sorry, lupa. Okey, sekejap nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Sorry. Okey, nombor 1 tu cikgu tak bincang. Boleh? Sebab jawapan ada buku kan? Nombor 1 tu tak payah bincang. Nombor 2, cikgu tahu nombor 2 tu mesti nak kena tanya. Sebab awak soalan kebat. Okey, sorry cikgu lupa. Berdasarkan pernyataan di bawah, apakah hormon X? Dan terangkan peranan hormon X ketika suhu persekitaran meningkat. Dia kata dengan adanya hormon X, tumbuhan dapat mengekalkan kandungan air. Tumbuhan dapat mengekalkan kandungan air. Gapo? Nak tutup liang stoma ke? Nak tutup liang stoma pada musim panas. So, hormon X ialah hormon asid absisik. Ingat, hormon asid absisik dia ke bila kita sembuh dekat daun, dia akan tutup liang stoma. So, apabila suhu persekitaran meningkat, panas, lebih banyak air akan hilang melalui transpirasi. Air akan keluar. Jadi kalau keluar gitu, pokok akan layu dan mati. Jadi kita akan sembuh asid absisik. Jadi bila kita sembuh asid absisik, stoma akan tertutup dan air dikekalkan di dalam daun. Okey, yang nombor 1 tu awak salin je daripada buku teks. Okey, ada lagi nak tanya? Awak jangan risau yang eksperimen tadi, awak kena buat dulu. Jawapan cikgu tetap akan bagi. Cikgu akan bagi screen, slide ni. Jangan risau lah. Cuma sekarang cikgu nak suruh buat dulu, perhati. Lepas tu baru awak tengok jawapan. Okey, ada lagi nak tanya? Kena ambil gambar cikgu sosok. Kena ambil gambar. Beg A sebelum selepas. Beg B sebelum selepas. Okey cikgu. Lepas tu kalau comel lagi, masuk dah ni gambar. Masuk dekat jadual tu. Dekat ni warna buah tomato. Awak tulis, awak letak je gambar. Letak tulis hijau. Akhir eksperimen merah. Tapi letak gambar. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada Okey, so kalau tak ada, kita jumpa hari Ahad. InsyaAllah. Kita masuk bab baru lah. Ni Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. 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 Dah lah awak pergi pasar hari Jumaat ni. Awak beli tomato dengan pisang. Sikit je. Cikgu. Ya. Tak apa. Macam nak suka yang ni. Tak apa ke kalau buat dengan surat khabar je. Kalau tak guna beg kertas tu maksudnya kita. Boleh. Bagus. Okey. Bagus awak.
Kertas surat khabar, kita semula. Bagus awak. Bagus, very good awak, bagus awak. Betul lah, kita semula. Jangan guna plastik ya. Apa? Tak payah beli Awak lah. memang suka kita semula. Okay. Tak payah beli. Guna kita. Cari juga pegapo. Cari juga pegapo. Menyerupai macam beg kertas. Very good awak. Kita semula. Bagus awak. Cikgu puji awak. Malu Aduh, malu. Berfikir di luar kotak. Bagus, bagus, bagus. Okey. Okey. Cikgu. Ya. Saya masuk lewat tadi. Takut cikgu tak tanda kehadiran. Apa Munirah. Saya pun masuk lewat juga tadi cikgu. Siapa? Alia Farhana. Okey, beres Okey, thank you. Selamat malam cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, selamat malam. Okey, bye.